Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Izzuddin, ingin membentangkan tentang falsafah dan pendidikan dalam acuan Malaysia. Sebagai pendahuluan, kajian ini membincangkan tentang falsafah dan pendidikan dalam acuan Malaysia. Falsafah dan pendidikan merupakan dua disiplin ilmu yang berbeza tetapi mempunyai berkaitan yang sangat erat. Selain itu, pendidikan memerlukan kurikulum sebagai pengisiannya bagi membolehkan manusia memperoleh pengetahuan, kemahiran, nilai, dan budaya untuk kesinambungan dalam kehidupan dan generasi yang seterusnya. Selain itu, falsafah dikenali sebagai hikmah di dalam Islam. Persoalan hikmah menyentuh tentang kebijaksanaan manusia dan ketahanan. Hikmah juga bermaksud kelebihan atau tujuan sebenar sesuatu perkara. Falsafah hidup dan kehidupan cemerlang yang diidamkan tidak mungkin terselah dan terlaksana tanpa pendidikan. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Ishaq. Saya dari kelas D2 CS2413A dari kos statistik. Saya ingin membincangkan tentang dapatan kajian dan perbincangan dalam falsafah dan pendidikan dalam acuan Malaysia. Persoalan kajian. Yang pertama, bagaimanakah aliran falsafah pendidikan sebagai asas pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan Indonesia? Yang kedua, apakah matlamat falsafah pendidikan kebangsaan kepada masyarakat di Malaysia? Yang ketiga, apakah faktor pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan demi meningkatkan mutu pendidikan di Malaysia? Yang keempat, apakah elemen-elemen yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan? Yang terakhir, adakah falsafah pendidikan kebangsaan sebagai asas kepada pembentukan kurikulum di pendidikan Malaysia? Seterusnya, objektif. Yang pertama adalah menyatakan aliran falsafah pendidikan sebagai asas pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan di Malaysia. Yang kedua, menghuraikan matlamat-matlamat falsafah pendidikan kebangsaan kepada masyarakat di Malaysia. Yang ketiga, faktor pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan demi meningkatkan mutu pendidikan di Malaysia. Yang keempat, elemen-elemen yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Yang kelima, falsafah pendidikan kebangsaan sebagai asas pembentukan kurikulum pendidikan Malaysia. Dapatan kajian. Aliran falsafah pendidikan sebagai asas pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan di Malaysia. Aliran falsafah dan pendidikan kebangsaan bermula dengan penggubalan falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Hal tujuh, pendidikan perlu melihat ke hadapan kerana pendidikan itu sendiri adalah masa depan negara. Satu bentuk falsafah pendidikan diciptakan pada tahun 1988 yang dikenali sebagai falsafah pendidikan negara atau FPN. Selepas beberapa laporan dan penyata yang dikeluarkan oleh penyata Razak 1956, laporan Rahmat Dalib 1961 dan Jatuh Kuasa Kabinet 1979 dan dasar-dasar kerajaan semasa, Akta Pelajar 1961, Hukum Negara dan Dasar Ekonomi baru. Walau bagaimanapun, falsafah pendidikan negara FPN telah disebut sebagai falsafah pendidikan kebangsaan dalam Akta Pendidikan 1996. Hal ini kerana pendidikan di Malaysia merupakan usaha ke arah perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang, harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Asas pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan yang pertama adalah melalui falsafah barat. Falsafah barat diperlukan untuk pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan kerana acuan yang digunakan mengambil unsur-unsur yang terbaik dari aliran falsafah pendidikan barat, iaitu berteraskan, iaitu perennialisme, progressivisme, exemplarisme dan rekonstruksionisme, di mana setiap satunya berteraskan falsafah umum satu mazhab. Falsafah dari idealisme, di mana sebagai contoh, 4 mazhab dalam falsafah barat terbentuk hasil dari pemikiran dan paradigma pelopor dan pendokunnya, dan mazhab ini telah mempengaruhi semua disiplin ilmu di dunia termasuklah pendidikan. Seterusnya, asas pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan yang kedua adalah melalui falsafah Islam. Islam adalah fitrah untuk beragama kerana ia terbentuk dari pemikiran manusia. Dari aspek cabang falsafah yang meliputi metafizik, epistemologi, aksiologi dan logik, Islam memberi penekanan kepada kepercayaan dan ketuhanan yang mengawal pemikiran dan tindakan. Aspek metafizik terdiri daripada mengenal kebenaran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta, sebagai contoh kejadian manusia, alam dan makhluk merupakan kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Aspek epistemologi pula adalah ilmu yang benar bersumberkan Al-Quran, As-Sunnah dan ilmu-ilmu yang lain, berasaskan kebijaksanaan berfikir untuk penyelesaian masalah dan menjadikan kehidupan manusia bertambah sempurna, baik dan maju. Aspek aksiologi adalah nilai kecantikan yang membentuk watak dan akhlak dalam diri manusia yang untuk mentadbir alam dengan sempurna. Aspek yang terakhir, iaitu aspek logik, merupakan ilmu berfikir secara bijaksana.
untuk mencari kebenaran yang hakiki bagi menambahkan kecintaan kepada kehidupan beragama. Sebagai contoh, situasi ini boleh dikaitkan dengan masyarakat di Malaysia. Sebagai umat Islam yang mengerjakan solat iaitu kepentingan kita, perlu berwuduk dan kepentingan rukun-rukun solat. Hubung kait falsafah pendidikan barat dan falsafah pendidikan Islam dalam pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan menunjukkan bahawa 4 komponen tersebut penting untuk melahirkan insan yang seimbang dan berjiwa mulia, iaitu intelek, rohani, emosi dan jasmani. Intelek adalah berkaitan dengan organ otak, rohani melibatkan kepercayaan dan pegangan, emosi berkaitan dengan hati dan perasaan, dan jasmani adalah tubuh luaran diri manusia. Komponen FPK tersebut selari dengan falsafah pendidikan Islam yang meletakkan manusia terdiri dari 3 komponen, iaitu akal, roh dan jasad. Mazhab falsafah barat pula perspektif terhadap perkembangan manusia dari segi kognitif, otak, afektif, jiwa dan perasaan, dan psikomotor, tubuh dalam manusia. Kedua-dua falsafah ini menunjukkan persamaan yang berlaku kerana falsafah pendidikan saling mempunyai ciri-ciri gabungan antara falsafah pendidikan barat dan falsafah pendidikan Islam. Hal ini menyebabkan pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan sebagai falsafah bersifat elektrik, gabungan dari pelbagai sistem dan falsafah yang dipilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fitraital bin Zainuddin. Saya sebagai pembentang seterusnya ingin membentangkan berkaitan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan kepada masyarakat Indonesia. Matlamat ini bertujuan melahirkan masyarakat yang harmoni dan seimbang untuk menghayati ciri-ciri iaitu percaya pada Tuhan, berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, bertanggungjawab pada diri, masyarakat, agama dan negara. Matlamat FPK yang pertama ialah melahirkan rakyat yang bertanggungjawab dan boleh memenuhi kewajipannya sebagai seorang warga negara. Perkara ini boleh diikuti dikaitkan pendidikan di Malaysia, iaitu menjadikan diri masyarakat demokratik yang matang yang mengamalkan satu bentuk demokrasi Malaysia. Tanggungjawab mereka ini dapat menjadikan negara Malaysia semakin maju dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Matlamat kedua ialah ingin menghasilkan rakyat yang progresif, mahir serta cekap supaya membolehkannya berupaya melaksanakan tugas secara produktif. Hal ini kerana ilmu kemahiran dan nilai yang dinilai diperlukan oleh manusia untuk memenuhi berbagai keperluan kehidupan. Penguasaan ilmu, kemahiran dan nilai dalam diri masyarakat Malaysia berpunca daripada perkembangan keempat potensi, iaitu intelek, rohani, emosi dan jasmani. Matlamat yang kedua ialah melahirkan rakyat yang taat setia kepada raja dan cinta kepada negara. Ini merupakan salah satu rukun negara yang wajib diketahui oleh setiap masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, amalan ini dapat dilakukan dengan menyambut kemerdekaan negara pada setiap tahun, di mana setiap masyarakat akan berkumpul tidak kira perbezaan kaum demi meningkatkan hubungan antara rakyat, pemimpin dan raja. Matlamat seterusnya ialah melahirkan rakyat yang memahami serta mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara dan bersikap toleransi sesama rakyat untuk mewujudkan perpaduan berbilang kaum. Rakyat yang sentiasa bertolak ansur adalah rakyat yang membawa perpaduan di dalam Malaysia. Rukun negara mempunyai 5 prinsip yang menjadi teras kepada perpaduan negara, iaitu kepercayaan pada Tuhan, kepercayaan pada raja dan negara, kepercayaan pada perlembagaan, kepercayaan pada undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Matlamat terakhir dalam FPK ialah mengurangkan perbezaan dari segi ekonomi, sosial dan peluang di antara kaum. Seperti yang kita lihat pada hari ini, perbezaan amat ketara dalam pendidikan antara kaum Melayu, Cina dan India. Kaum Cina lebih maju berbanding kaum Melayu di Malaysia. Sekolah amat berperanan penting dalam merapatkan jurang antara kaum ini dalam menerapkan nilai murid kepada murid-murid. Seterusnya, saya akan membentangkan faktor pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan demi meningkatkan mutu pendidikan negara. Faktor pertama adalah faktor agama. Agama adalah peranan penting dalam setiap negara, di mana setiap negara mempunyai ajaran-ajaran bermanfaat untuk berkembang maju di hadapan. Seperti di Malaysia, agama Islam merupakan agama rasmi negara dan kebanyakannya adalah berbangsa Melayu dan beragama Islam. Walaupun agama Islam adalah agama rasmi di Malaysia, agama lain boleh dianti oleh masyarakat seperti Kristian, Buddha, Hindu dan sebagainya. Agama Islam merupakan faktor-faktor terpenting sebagai proses penggubalan falsafah pendidikan kebangsaan dan FPK. Hal ini kerana agama Islam mempunyai ciri-ciri penting dalam falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Pada masa yang sama, pendidikan berkait rapat dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang merupakan pegangan rasmi institusi dan masyarakat Islam di Malaysia
serta satu-satunya akidah yang diyakini oleh masyarakat Islam Nusantara yang menjamin keselamatan sejagat. Faktor kedua adalah faktor sosial. Faktor sosial diperlukan kerana Malaysia terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum seperti Melayu, Cina, India dan lain-lain. Hal ini menyebabkan kerjasama antara perpaduan kaum ingin diterapkan agar sikap-sikap positif ini dapat menjadikan negara Malaysia berada dalam keadaan aman dan makmur yang bebas daripada perbalahan antara kaum. Ini sangat penting kerana akan menunjukkan sikap positif ini kepada anak muda agar mengeratkan hubungan antara kaum sejak kecil. Matlamat ini dapat memastikan konsep falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, berkeupayaan, mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keamanan dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Faktor seterusnya, iaitu faktor ketiga, ialah faktor politik. Faktor politik sangat penting, kerana kerajaan ingin melahirkan masyarakat yang mampu untuk memimpin negara pada masa akan datang. Penggubalan falsafah pendidikan kebangsaan ini berlandaskan idea negara yang mencerminkan dalam dokumen-dokumen rasmi. Sebagai contoh, buku negara antara dokumen yang mempengaruhi idea negara yang menentukan perubahan falsafah negara. Faktor seterusnya ialah faktor ekonomi. Faktor ekonomi mempengaruhi matlamat pendidikan Malaysia dalam usaha untuk menjadi negara satu langkah di hadapan negara lain. Hal ini kerana apabila ekonomi dalam negara tidak stabil, matlamat yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan gagal disempurnakan dengan baik. Faktor ekonomi ingin menjadikan rakyat di Malaysia mempunyai ilmu pengetahuan tentang berbagai kemahiran supaya mendapat membantu negara memperkembangkan ekonomi dengan meningkatkan daya pengeluaran oleh tenaga kerja yang mahir. Faktor terakhir ialah faktor sejagat. Faktor sejagat bermaksud pendidikan di negara kita banyak mempengaruhi oleh perkembangan sistem pendidikan antarabangsa. Kemajuan sistem pendidikan di Malaysia pada masa kini dapat menarik pelajar antarabangsa untuk menuntut ilmu di negara kita. Hal ini juga disebabkan faktor Malaysia yang berbilang kaum dan agama menarik minat pelajar antarabangsa untuk bermaksud hati memandangkan ia membolehkan proses asimilasi ketika berkhusus di sini. Kemudahan asimilasi berupaya membantu pelajar mengawal emosi yang menenangkan jiwa untuk menerima pelajaran dengan baik. Perkara yang saya seterusnya ingin dibentangkan ialah elemen-elemen yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Elemen yang pertama ialah kepercayaan dan kepatuhan pada Tuhan. Elemen ini sangat penting di dalam falsafah pendidikan kebangsaan kerana kita sebagai rakyat Malaysia mengetahui bahawa elemen ini merupakan antara prinsip utama dan rukun negara dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Elemen kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan memberi tumpuan kepada aspek-aspek yang penting seperti mengakui wujudnya pencipta, mengikuti dan mengamalkan ajaran agama dan melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan. Sebagai contoh, di Malaysia, rakyat yang beragama Islam akan melakukan ibadah mereka di masjid, Hindu di kuil, Buddha di toko supaya mereka sentiasa berdoa kepada penciptanya di atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Tuhan masing-masing. Elemen seterusnya ialah melahirkan seorang insan yang berpribadi dan berwibawa. Elemen ini dapat dilihat apabila seorang insan tersebut memastikan kesinambungan terhadap perkara-perkara seperti intelek, emosi, rohani dan jasmani. Hal ini kerana seseorang yang berpribadi dan berwibawa memiliki kesedaran dan keinsafan terhadap tanggungjawab terhadap diri, keluarga dan negara. Hal ini menjadikan mereka untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan terbaik, melaksanakan tanggungjawab demi kemajuan diri, keluarga, bangsa dan negara. Elemen yang seterusnya, iaitu elemen ketiga ialah pendidikan suatu usaha berusaha untuk masa hadapan. Hal ini menyebabkan pentingnya pendidikan awal kanak-kanak agar dapat membentuk asas sosial kanak-kanak bermula dari setahun jagung. Sikap yang baik terbentuk sejak kecil dan akan terus berkembang sepanjang tempoh persekolahan, sama ada dari tadika, sekolah pondok, sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya. Elemen ini juga dapat membantu pendidikan negara menjadi lebih baik untuk generasi akan datang. Elemen seterusnya iaitu elemen keempat ialah berilmu pengetahuan. Setiap rakyat Malaysia sentiasa berusaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang luas selain juga berkongsi dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang diperoleh kepada orang lain. Hal ini kerana mereka mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi hendaklah digunakan ke arah kebaikan, bukan sahaja kepada diri individu itu sendiri, bahkan kepada orang lain dan sekelilingnya masyarakat dan negara. Ilmu pengetahuan
berkait dengan FPK adalah memastikan rakyat mempunyai ciri-ciri seperti menjadi amalan membaca sebagai fobi, berfikir di luar kotak, mencintai ilmu pengetahuan dan sebagainya. Oleh itu, kita tidak boleh berasa cukup atau berpuas hati dengan ilmu yang mereka ada ketika ini, kerana setiap pertambahan atau perkembangan ilmu menjadikan diri mereka memahami kehidupan dunia dan di akhirat. Elemen yang terakhir ialah rakyat yang bertanggungjawab. Elemen ini menunjukkan setiap orang bertanggungjawab sepenuh terhadap Tuhan, bangsa dan negara dengan melaksanakan tugasnya dengan sah, bersih dan aman. Tanggungjawab yang berkait dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan ialah mematuhi peraturan dan undang-undang negara. Perkara ini dilakukan oleh rakyat Malaysia dengan membentas aktiviti haram, jenayah, aktiviti haram dan jenayah kerana falsafah pendidikan kebangsaan ini melahirkan setiap rakyat mempunyai sifat baik dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Pembentangan terakhir yang ingin saya sampaikan ialah falsafah pendidikan kebangsaan sebagai pembentukan kurikulum pendidikan Malaysia. Kurikulum mengandungi ilmu untuk diwariskan yang meliputi pengetahuan, kemahiran, nilai dan budaya. Usaha untuk memajukan kurikulum ini berlaku sekian lama, bermula sejak munculnya istilah kurikulum berdasarkan pendapat tokoh dari segi istilah, maksud, kategori, skop dan lapangan. Kementerian Pelajaran Malaysia KPM memainkan peranan penting dalam membangunkan dan perkembangan kurikulum kebangsaan. Sebagai contoh, di sekolah, pengetua atau guru besar dan dianggotai oleh penolongkan kurikulum memainkan peranan penting dalam merancang dan melaksanakan pelan tindakan ke arah peningkatan pencapaian dalam bidang akademik para pelajar. Bagi guru mata pelajaran, kurikulum diartikan sebagai mata pelajaran yang diajar berpandukan rancangan pengajaran harian RPH dan rancangan pengajaran tahunan RPT yang didasarkan kepada sukatan pelajaran yang dibekal oleh KPM. Matlamat pembentukan kurikulum adalah memperkembangkan potensi pelajar, melahirkan insan sempurna dan asas untuk pengetahuan lanjutan. Peranan kurikulum pula adalah melahirkan tenaga kerja yang mahir, penyebaran ilmu pengetahuan dan menerapkan perkembangan nilai-nilai bumi. Pembentukan kurikulum sangat penting kerana dapat memenuhi objektif iaitu selaras dengan falsafah dan pendidikan yang ingin dibentuk. Sebagai contoh, dalam konteks negara Malaysia, matlamat dasar pendidikan negara adalah mencapai perpaduan rakyat melalui sistem pendidikan kebangsaan dengan pelaksanaan sukatan pelajaran yang sama serta penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di semua peringkat persekolahan. Oleh itu saja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Murni dari Malaysia. Nombor kad pelajar saya adalah 20211102743. Topik yang akan saya bentangkan adalah topik pendidikan di Malaysia. Pendidikan di Malaysia ada 8 peringkat, iaitu peringkat prasekolah, peringkat pendidikan rendah, peringkat pendidikan menengah, peringkat aktiviti, peringkat pendidikan khas, institut pendidikan guru dan juga institut pendidikan. Umum mengetahui ketika kanak-kanak berumur 5 tahun, mereka akan memasuki taska ataupun tadika. Dan ketika mereka memasuki umur 6 tahun, mereka akan memasuki prasekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia mula melaksanakan program pendidikan prasekolah pada tahun 1992 sebagai projek ofis berdasarkan keputusan Jemaah Menteri pada 14 Disember 1991 dan telah bersetuju mewujudkan sebanyak 1,131 buah kelas. Proses pendidikan prasekolah, mereka akan pergi kepada pendidikan rendah. Pendidikan rendah atau juga dipanggil sebagai budak sekolah rendah ada 2 tahap, iaitu tahap 1 dan juga tahap 2. Untuk tahap 1 adalah kategori darjah 1, darjah 2 dan juga darjah 3. Untuk tahap 2 adalah darjah 4, darjah 5 dan juga darjah 6. Satu dasar telah dikeluarkan khas untuk memastikan setiap ibu bapa warga negara yang letak di Malaysia mempunyai anak mencapai umur 6 tahun pada hari pertama tahun bersekolah semasa. Setelah mendaftarkannya di sekolah sampai juga ibu pelajar telah habis sekolah rendah, mereka akan masuki era baru iaitu sekolah menengah. Untuk menengah ada 2, iaitu menengah rendah dan juga menengah atas. Untuk menengah rendah adalah untuk pelajar berumur 13 tahun, 14 tahun dan juga 15 tahun. Itu pelajar tingkatan 1, tingkatan 2 dan juga tingkatan 3. Untuk menengah atas ialah pelajar yang berumur 16 tahun dan juga 17 tahun, iaitu pelajar tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Pendidikan menengah terbahagi kepada beberapa kategori, iaitu sekolah menengah kebangsaan SMK, sekolah bersama penuh SPP, sekolah seni Malaysia, sekolah sukan Malaysia, sekolah sukan negeri, sekolah menengah kebangsaan agama SMK, sekolah agama bantuan kerajaan SDK dan juga sekolah bimbingan jadinan. Poin keempat adalah lepas menengah. Selepas menamatkan pengajian pendidikan menengah, Kementerian Pelajaran Malaysia memberi pilihan kepada para pelajar untuk melanjutkan pelajaran ke tingkatan 6, matrikulasi atau bachelorate antarabangsa, bergantung pada kelayakan masing-masing. Program Diploma International Baccalaureate atau IB merupakan program pra-universiti yang mendapat perintirafan antarabangsa. Program ini dijalankan dalam tempoh 2 tahun, iaitu 4 semester. Diploma IB merupakan kelayakan yang boleh diterima pakai bagi kemasukan ke program ijazah sarjana muda di dalam negara dan juga di luar negara. Program ini dilaksanakan di The Malay College Kuala Kangsar, Perak mulai tahun 2010, manakala di Kolej Tunku Kosyah
Negeri Sembilan mulai tahun 2016. Diploma International Baccalaureate. Selepas itu ialah TVET. TVET terbahagi kepada dua, iaitu Sekolah Menengah Teknik dan juga College Vocational. TVET merupakan singkatan bagi pendidikan dan latihan teknik dan vocational. TVET adalah proses pendidikan dan latihan yang mempunyai hala tuju pekerjaan dengan penekanan utama terhadap amalan industri, iaitu bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dalam bidang-bidang yang tertentu. Skor TVET perlu berdasarkan standard pekerjaan yang diiktiraf dengan penekanan kepada komponen praktikal, pengenalan sektor dan penilaian kepada latihan di industri. Tujuan TVET dikenakan adalah bagi memenuhi permintaan industri. Pendidikan khas. Sekolah pendidikan khas adalah sekolah yang menyediakan pendidikan khas bagi murid berpeluang khas pendidik pada semua tingkat sekolah. Sekolah pendidikan khas ini dikendalikan terus oleh bahagian pendidikan khas, iaitu bidik khas. Disebabkan oleh kategori pendidikan khas yang telah banyak, itu 10 kategori, saya akan menyenaraikan kategori sahaja tanpa menekankan yang lebih terrinci. Antara kategori pendidikan khas adalah sekolah pendidikan khas, program pendidikan khas integrasi, program pendidikan inklusif, pendidikan Islam dan pendidikan khas, program pendidikan khas, pusat pendidikan khas DPDK, rancangan pendidikan individu sekolah dan hospital, sekolah negeri dan sekolah negeri, dan juga pusat sumber belajar pendidikan. Ketujuh ialah Institut Pendidikan Guru. IPG adalah satu institusi yang menawarkan pendidikan kepada para pelajar untuk menjadi sebagai warga pendidik atau dikenali sebagai seorang guru. Pada 13 Julai 2005, jemaah masjid telah meluluskan 27 buah maktab perguruan di Malaysia dengan darah kepada Institut Pendidikan Guru di IPG. Pada institusi yang hanya mengeluarkan graduan bertaraf diploma, institusi ini telah mendapat mandat yang melayakannya menganugerahkan ijazah sarjana model perguruan. Aplikasi naik taraf ini menjadikan IPG sebuah institusi pendidikan tinggi yang bertaraf universiti selaras dengan perubahan dan tertentu. IPG telah melaksanakan program ijazah sarjana model perguruan PISMP. Graduan sebelum IPG telah pun menamatkan pengajian mereka dan menerima ijazah sarjana model pada tahun 2011. Yang terakhir ialah IPS. IPS merupakan satu institusi swasta yang bukan diurus oleh kerajaan. IPS tidak tertakluk pada universiti sahaja, tetapi juga pada peringkat yang lain seperti tadika. Sesiapa yang hendak mengetahui sesebuah tadika berdaftar di sebuah kawasan adalah dengan cara melakukan carian tadika melalui sistem maklumat sekolah kebangsaan, iaitu SNPK, di laman web yang tertentu. Cara yang lain adalah dengan melihat perkhidmatan di hadapan premis tadika yang berdaftar. Kami di sekolah swasta atau profesor boleh berpindah ke sekolah kerajaan jika mampu berpindah ke sekolah kerajaan selepas mendapat kelulusan dari JPN negeri berkenaan. Namun syarat kawal umum kemasukan murid di sekolah kerajaan adalah terbuka. Seterusnya ialah perbincangan. Banyak kesan-kesan falsafah pendidikan kebangsaan yang memberi impak terhadap sistem pendidikan negara agar pendidikan di Malaysia tidak dipandang remeh oleh orang lain. Kesan pertama ialah kesan terhadap kurikulum. Contoh kesan terhadap kurikulum yang pertama dapat kita lihat dengan kukuhnya bahasa Melayu dalam kalangan rakyat Malaysia, kerana bahasa Melayu merupakan satu cabang ilmu pengetahuan. Bahasa Melayu sangat penting di dalam negara kita kerana bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan negara kita. Contoh lain kesan terhadap kurikulum melibatkan nilai-nilai murni yang tinggi merentasi kurikulum. Falsafah pendidikan kebangsaan bukan sahaja ingin melahirkan individu yang bijak pandai, tetapi mewujudkan seorang insan yang bersifat baik seperti menghormati dan beradab mulia. Kesan kedua ialah kesan kepada institusi pendidikan. Contoh kesan kepada institusi pendidikan ialah memupuk budaya ilmu dalam kalangan pelajar. Budaya ilmu bermaksud kewujudan satu keadaan di mana setiap lapisan masyarakat melibatkan diri, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan kegiatan-kegiatan keilmuan di setiap kesempatan. Contoh kesan kepada institusi pendidikan yang lain ialah memajukan bidang teknikal dan vocational. Perkara ini menyebabkan perubahan pendidikan teknikal dan vocational adalah selaras dengan cita-cita dan tujuan falsafah pendidikan kebangsaan. Sebagai contoh, perubahan sistem pendidikan teknikal dan vocational yang berorientasikan ke arah pendidikan umum dan alam pekerjaan. Kesan terakhir ialah kesan kepada golongan pendidik. Contoh kesannya kepada golongan pendidik ialah mereka bersedia dengan pelaksanaan strategi pengajaran dan pembelajaran, iaitu PDP, yang baharu untuk melahirkan insan yang seimbang. Strategi PDP ini selaras dengan abad 21, iaitu menekankan kepada 4K, iaitu kreativiti, kolaborasi, pemikiran kritikal dan komunikasi. Sekian, terima kasih. Seterusnya ialah cadangan. Hasil daripada kajian ini, saya dapat simpulkan bahawa guru-guru berperanan penting dalam falsafah dan pendidikan untuk mengekalkan kecemerlangan pelajaran. Saya mencadangkan supaya susun atur sekolah dikaji semula dan piawaian yang seragam adalah dikeluarkan bagi sekolah-sekolah yang lama. Guru-guru selayaknya mempunyai rumah yang selesa berpadanan dengan tugas dan tanggungjawab mereka. Guru-guru sepatutnya mempunyai bangunan sendiri di dalam kawasan sekolah lengkap dengan kemudahan asas pembelajaran dan pengajaran. Sekiranya kerana di jabatan dan Kementerian Pendidikan mempunyai meja dan kerusi mereka sendiri, kenapa guru-guru harus berkongsi sedangkan mereka mempunyai tugas yang lebih penting, menentukan hala tuju negara? Oleh itu, peruntukan sewajarnya hendaklah disediakan bagi memperbetulkan keadaan ini.
Selain itu, saya juga mencadangkan supaya semua pengarah yang ada di jabatan dan Kementerian Pendidikan diwajibkan turun padang untuk melihat sendiri permasalahan yang dihadapi oleh para pelajar, guru-guru, sekolah dan ibu bapa. Sekurang-kurangnya 3 buah sekolah yang berlainan dalam tempoh 3 bulan. Kaitan falsafah dan pendidikan di Malaysia adalah kedua-duanya sangat penting dan perlu disatukan. Contohnya, falsafah adalah ilmu berfikir. Falsafah Islam adalah ilmu berfikir berdasarkan sumber Al-Quran dan hadis serta sunnah. Maka setiap institusi pendidikan di Malaysia perlu dikaitkan dengan falsafah Islam kerana Malaysia adalah negara Islam, merupakan sistem pendidikan Malaysia perlu berdasarkan falsafah Islam. Namun begitu, terdapat juga falsafah barat yang sangat baik dimasukkan ke dalam pendidikan Malaysia. Cadangan saya, sistem pendidikan Malaysia perlu mengutamakan falsafah Islam dan kemudian disertakan falsafah barat dan sebagainya, mana boleh memberikan kebaikan kepada rakyat Malaysia. Pandangan saya, ilmu pada ayat pada upaya yang sudah diajar kepada rakyat Malaysia tapi tidak diamalkan dan dipraktikkan oleh dalam kehidupan sebenarnya. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia perlu ambil peran ini bagi mengalahkan pelajar yang berislam terutamanya kepada teknologi insan yang berakhlak, tetapi pada yang perlu diukur adalah mereka insan bicara berakhlak. Kesimpulannya, pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Selain itu, aliran falsafah dan pendidikan kebangsaan bermula dengan penggubalan falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan merupakan nadi pembangunan sesuatu bangsa dan negara. Dalam usaha pembangunan negara yang maju berlandaskan pemikir yang berwibawa, pemimpin perlu mengelakkan mengeluarkan keputusan menggunakan bahagian otak kanan bawah, iaitu hemisfera kanan bawah, yang mana fungsi utamanya adalah melalui perasaan atau juga dikenali sebagai interpersonal. Akhir sekali, semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing dalam menghasilkan falsafah dan pendidikan di Malaysia yang sesuai dan selayaknya diamalkan oleh umat Islam, khususnya di Malaysia. Pemimpin dan rakyat perlulah bersatu padu dalam menjayakan perkara ini. Sekian, terima kasih.